Assalamualaikum rakan 5 PM Cawangan Melaka. Nak tahu pasal menu orang lama masak siput. Okey, kita akan bagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah cara membersihkan siput. Ikutilah. Cara mencuci siput, kita ambil pelepah pisang ni. Pelepah pisang ni kita potong halus-halus. Kita potong halus-halus dan kita titik sikit lembutkan dan kita akan gunakan untuk mencuci siput yang penuh dengan lumpur tadi. Sekarang kita lihat. Siput kita kosek dengan pelepah pisang. Kita dipenuh dengan lumpur. Kita gunakan pelepah pisang ni, kita dipenuh. Kaedahnya kita boleh gunakan banyak tahun. Apa tahun pun kita boleh gunakan. Tetapi pada pisang ni dia mempunyai getah. Dan getah dia tu dia tidak balas terhadap lumpur yang lekat pada siput tadi. Dia akan bersih. Ya? Dan kita tengok. Lihat bahawa dia penuh dengan lumpur. Mula kita basuh dulu sekejap. Kemudian kita gunakan pelepah pisang. Dan pisang ni dia mempunyai getah yang boleh bertindak balas terhadap lumpur yang hinggap pada siput. Kita lihat ya. Sebab kita damas dan kita damas batang pisang ni dengan getah pada dia boleh gunakan daun-daun lain yang boleh, dan daun semuduk ya, daun serai dan sebagainya. Tapi ini kita gunakan pisang ni efektif. Ini banyak orang dulu menggunakan pisang. Okey, nanti kita akan lihat air dia. Okey, ni kita belum bilas, sekarang kita nak bilas. Sekarang kita lihat bahawa siput ni dah bersih, tidak ada lumpur. Sekarang kita nak cantikkan lagi dan nak wangikan siput ni. Okey. Untuk mewangikan siput ni dan membersihkan siputnya, kita kosek, orang kata kosek ya, dengan daun pandan wangi. Ya. Wangan ni sangat baik kerana dia bersih dan terus menghilangkan segala bau lumpur. Dia akan berbau daun pandan. Dan ini sangat sesuai untuk kita membuat masak siput dan sebagainya. Terutama sekali apabila kita nak buat tiga rasa. Siput tiga rasa. Siput ST. Siput tiga rasa. SSS. Siput tiga rasa. Kita boleh gunakan ni. Nanti kita lihat dia sangat wangi dan bersih. Dan kita bilas juga akan lihat. Okay. Sekarang kita lihat bahawa siput ni dah bersih, tidak ada lumpur. Sekarang kita nak cantikkan lagi dan nak wangikan siput ni. Ini adalah siput yang dah suci dengan batang pisang dan juga wangi. Wangi. Setelah kita kosek dengan daun pandan wangi. Ini dah sedia untuk dipotong ekornya. Okay. Proses seterusnya ialah kita memotong bahagian belakang siput ni. Media yang kita gunakan ialah ni, iaitu pemotong dawai yang mudah daripada menggunakan parang. Ya. Kita ambil sebahagian saja 2/3 daripada ini dan kita potong. Dan sebab potong kita akan dapat macam ni lah. Ini kita akan potong semuanya ya, dengan menggunakan media ini. Dan ini pergi dekat belakang, potong. Ambil lagi, pergi kat belakang, kita potong. Dah potong. Ni bagi mudahkan kita menjedut nanti. Okey? Kita akan buat seterusnya. Siput yang telah dipotong, bahagian buntutnya disuci beberapa kali supaya tidak ada sepihan kulitnya atau shellnya terdapat dalam makanan kita nanti. Proses terakhirnya setelah dicuci dan potong buntutnya dan kita cuci semula dan kita harumkan siput ini dengan kosekkan dengan gunakan parang pandan. Ini kan harumkan proses terakhir sebelum kita masak. Kita pastikan dia bersih dan harum dan kita gunakan dengan penuh keyakinan makanan ini.
Proses keduanya ialah bagaimana kita nak menguruskan keladi. Okay. Ini keladi sebatang, kita nak uruskan sebelum kita masak. Batang keladi ini kita ketul-ketulkan. Jangan potong dulu ya, kerana kita nak kupaskan kulit luarnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita kupas kulit luarnya. Contohnya kita ambil ni sebatang yang kita potong tadi. Ini kulit luarnya. Ini kulit luarnya yang perlu kita keluarkan. Jadi kita pergi sini, kita sisir dia. Macam ni, buangkan. Ya. Buangkan kulit luarnya. Buangkan kulit luarnya. Ya. Ini cara kita buang kulit luarnya. Betul juga kalau yang ini pun. Ya. Kalau yang ini, kita pergi kat sini. Saya keluarkan kulit luarnya. Dan kulit luarnya kadang-kadang dia gatal. Ataupun dia tak bersih. Ya, kerana keladi tanam di tempat yang berair. Itu caranya yang kita akan buat sampai habis. Isi keladi yang telah dipotong untuk dimasak bersama-sama dengan siput. Kerana ini penting kerana dia boleh memekatkan kuah. Ini keladi tadi, sebatang tadi, setelah disiang. Dia buangkan kulit luarnya dan siang. Seterusnya kita akan cuci dan kita akan rebus. Tengok bagaimana cara merebus keladi ini sebelum kita gunakan untuk memasak dengan siput. Air dah mendidih, kita masukkan ubinya tu, keladinya tu, masukkan isinya dulu. Sekarang bila mendidih, keladinya dah dalam campur tu, yang kita masukkan batang dia. Jadi jangan lupa asam keping 2, garam sikit. Dan kita masukkan batang keladi. Rebus. Batang keladi ni banyak. Tapi kalau kita gunakan separuh kita simpan, kita boleh gunakan masak tumis asam. Keladi masak asam ke masak tumis asam. Sedap. Boleh simpan, boleh buat 2 kali. Keladi ni sebatang tadi. Tapi kita boleh banyak, kita boleh buat 2 masakan. Okey. Dan kita tunggu dia sampai dia separuh masak ataupun 3 suku masak. Lepas itu kita akan teruskan airnya, kita simpan, tunggu sampai kita masak siput. Sekarang prosesnya dah habis. Kita telah uruskan siput dan kita telah uruskan keladi. Dan seterusnya ialah masak. Kita tengok menu dia nanti. Keladi yang dah direbus tadi diangkat dan diteruskan. Tadi kita tunggu untuk masak. Dan proses seterusnya ialah memasak siput dengan keladi. Mari kita saksikan. Bahan yang kita gunakan untuk masak siput ni ialah bawang besar ni. Bawang besar, belacan atau cinci, sekeping 2 keping, serai 2 batang, kunyit 1 inci, cili hidup ni 1, dan cili padi 3-4 pedas atau lebih sikit, dan kita ada buat tambah 1 sudu cili bubuk. Kemudian kita akan ada masukkan garam dan gula sebagai perasa. Sekejap lagi kita akan mudahkan. Bahan-bahan seperti bawang, cili padi dan cili besar, kunyit, belacan dan cili bubuk ini hendaklah di blender. Dan satu lagi bahan yang saya lupa tadi ialah yang paling penting sekali, ialah santan. Ya. Sebab bahan ini boleh. Yang tak blender ialah asam keping dan serai. Proses masak dulu. Mula kita masukkan bahan-bahan yang kita blend tadi. Masukkan bahan blend.
masukkan apa tu, serai, masukkan. Tunggu sekejap. Jadi garing sikit. Tekan api. Kacau. Sudah, kita tambah air. Tambah air, dia tunggu dia mendidih sekejap. Okey, dia mendidih, kita masukkan santan. Masukkan santan. Betul lagi tak? Santan, masukkan santan. Ini kita taruh dalam. Dan taruh gula sikit. Okay. Sudah, kita tunggu dia mendidih. Kalau mendidih, kita masukkan siput. Masuk siput. Masuk siput. Best. Gaul. Lepas ini, kita masukkan keladi. Tengok. Siput hidup. Keladi sebatang. Santan satu kotak. Garam. Siap ni. Kita tengok dia mendidih. Dia mendidih, bila dia mendidih, dia punya buih ni hilang. Itu dia kira dah okey dah tu. Kemudian tadi kita tengok pada awal tadi, ya, saya buat tadi, cuci betul-betul. Jadi kaedah cuci dia, kita gunakan batu pisang ataupun pelepah pisang. Pelepah pisang tu kita lembutkan dan kita kosek dia ke bawah tadi. Kemudian kita bersihkan, kita harumkan dengan meletakkan kosek dengan daun dan wangi. Dan tadi kita tengok, iaitu apabila kita rebus keladi, kita jangan lupa taruh garam dengan ada keping. Sekarang kita tunggu dia untuk kita masukkan keladi. Sekarang kita masukkan keladi. Okay. Kerana keladi tadi dah masak, jadi kita tak perlu lama. Proses sekarang dah siap siput untuk dihidangkan. Itulah dia menu orang masak siput sidut. Ini siput sidut di dalam periuk yang kuali. Ini siput sidut yang telah siap. Makan siput sidut. Gatal aja. Nasi tak ada. Ini keladi. Ini keladi.
Demikianlah tadi proses memasak siput oleh orang Pencen lama. Keren sedap. Boleh cuba, try. Memang sedap.